Okey, dah pukul 8 suku. So, saya mulalah walaupun tak ramai tak apa sebab ada rakaman. Jadi mana yang ada tu, boleh dengar dan kalau nak catat boleh catatlah, untuk elak ngantuk kan. Alright, kalau boleh kita nak habiskan terus untuk Poisson dengan binomial. Jadi seperti biasa sebelum kita mula, kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, so kalau ada kawan-kawan yang tak join tapi dia nak join tapi dia tak join lagi, boleh ajak dia, kejutkan ke atau sebagainya. Alright, so ni adalah Microsoft Teams. Kalau biasanya dekat dalam grup WhatsApp tu berselerak sikit lah nota dengan apa bahan-bahan yang lain. So kalau korang tengok kat sini ada recording dan kat sini ada nota. Okey, ada buku table, ada formula dan chapter lah, nota ikut chapter. Lepas tu ada soalan latihan lah, kalau nak buat boleh buat, kalau tak nak pun tak apa. Sebab korang pun dah banyak latihan dah. Okey, so kita sambung. Minggu lepas kita habis sampai random variable continuous. So kita sambung binomial distribution. So binomial ni kena faham lah. Dia ada apa? Dia ada P, dia ada Q. Okey, dia ada macam ni. Eh. Okey. Dia ada P, dia ada Q. So kalau macam P ni adalah untuk yang kita nak cari probability tu, dia tak kisah sama ada dia sukses ataupun failure, tapi P ni biasanya probability yang kita nak fokus dan Q ni adalah probability bagi dia punya balance lah. So contohnya kalau kita ada apa satu apa sebiji shilling kan. So dia ada head dengan dia ada tail. So kalau macam probability untuk dapatkan head adalah 1/2 dan tail adalah 1/2. Jadi kalau P ni kita nak cari, sorry, kalau X ni mewakili head, so kita nak fokuskan kepada head sahaja. So P ni merujuk kepada probability untuk dapatkan head. Sebab P ni adalah probability yang kita nak fokus yang dalam soalan. Okay, so kalau soalan tu X merujuk kepada head, so P ni merujuk kepada head lah. So soalan tu maksudnya find the probability of getting head. Tu contohlah. So soalan dia rujuk kepada nak dapatkan head. So P ni 1/2. Q ni adalah balance lah. Kalau 1/2 dia punya probability, so balance dia 1/2. Tapi ada soalan, dia bagi X sama dengan head. Tapi ada soalan dia minta probability of getting tail. So maksudnya automatically dia nak P untuk tail lah. Okay, probability untuk tail. So Q ni adalah balance daripada probability tersebut. So benda tu P dengan Q ni dia boleh berubah-ubah. Sebab tu dia dinamakan sebagai sukses ataupun failure. Sukses tu maksudnya dia dapat dan failure tu maksudnya yang dia tak dapat lah. Okay. So yang P dengan Q ni formula dia dah ada dalam ni. Yang ni korang baca je, dia ada huraian. Yang ni lah formula masa matematik tambahan dulu. Kita ada belajar apa permutation and combination ataupun dalam bahasa Melayu dia pilih atur dan gabungan. Okey, so benda tu dia sambung dengan taburan kebaran kalian. Okey, tajuk binomial. So ini notation, kena faham notation. Notation ni hati-hati. Kita belajar 3, kita belajar X distribute to binomial. Okey, X distribute to binomial di mana N dan P sahaja yang ada. Ini kita panggil dia sebagai parameter. Kalau ini binomial. Kalau normal kita ada X distribute to normal lah, N. Okay. So normal ni dia ada 2 parameter di mana parameter yang pertama adalah mean, parameter yang kedua adalah variance. Yang ni korang dah tahu. Yang ketiga adalah Poisson. Poisson X distribute to
Po. Okey, po ni maksudnya poison lah. Poison, dia ada satu sahaja parameter iaitu lambda ataupun, mean. Okey, dia ada satu sahaja. Jadi, untuk binomial dia ada satu parameter iaitu P. N ni adalah number of observation, dia bukan parameter. So, hanya normal sahaja yang ada 2 parameter. Ni korang kena bezakanlah notation tiga-tiga ni. Ni binomial, B untuk binomial, N untuk normal dan Po untuk Poisson. Okey, so next, ni adalah formula. So, formula ni tak apa, tak hafal tak apa, kita try nanti. Yang ni mean yang diberi untuk binomial. Kita ada mean dengan variance. Mean kita guna NP. Okay, so N nilai number of observation, darabkan dengan probability, so dapat mean. Kemudian variance, kita darabkan dengan yang balance dia, Q. So NPQ lah dapat. NPQ dan standard deviation kita square root sahaja. Ini formula macam biasa. Okay, so ni simbol ketaksamaan yang saya dah pernah terangkan minggu lepas. So, yang ni korang kena faham. Okay, so ada berapa example? Ada 4 example binomial. Kita go through satu-satu lah. Okay, so yang ni example yang pertama untuk binomial. Dia nak cerita pasal bed shilling lah. A coin toss 3 times. So maksudnya kita ada apa probability untuk shilling lah. So kita ada macam tadi lah, kita ada head, kita ada tail. So kalau nak dapatkan head adalah 1/2, nak dapatkan tail pun adalah 1/2. Tapi dia dilambung sebanyak 3 kali. Bermaksud N dia sama dengan 3. Okay. So dia nak cari probability untuk mendapatkan exactly. Okay, exactly ni maksudnya ni lah tepat. Tepat maksudnya dia gunakan tanda sama. Kalau macam yang ni, ini adalah inequalities. Inequalities ni maksudnya dia tak tepat lah. Not equal. So dia ada simbol lebih atau kurang. Tapi untuk yang exact, exact ni adalah true value. Okay, ini adalah true value. Bermaksud dia menggunakan simbol tanda sama. Okay, so bila nak cari probability untuk coin, kita kena tengok dia menggunakan perkataan exactly, so gunakan tanda sama. So yang pertama ni, no head ni, maksudnya dia adalah kosong. Maksudnya dia tak dapat langsung pun probability untuk head. So kita cakap P X sama dengan kosong sebab dia tak ada langsung. Okay, no head. Kalau dia nak exactly one head, maksudnya P X sama dengan 1. Okey, sebab dia nak setepat-tepatnya dapat 1. X sama dengan 1. Sama juga kalau yang soalan C ni dia nak PX sama dengan 2 dan yang D ni adalah PX sama dengan 3. Okey, so hati-hati, exactly ni adalah untuk tanda sama, untuk true value. So kita tengok solution dia. Okey. So ni dia gunakan N sama dengan 3. Probability dia buat dalam pecahan boleh, nak buat dalam perpuluhan pun boleh. Okay, so kalau nak dapatkan head nak dapatkan head, P dia adalah head. So Q dia adalah balance, dia adalah tail lah. Okay, so kita pun masuk dalam calculator. Okay, tapi yang ni kita tulis dulu N, apa formula dia? NCX. Kemudian dia darabkan dengan P, dia darabkan dia kuasakan dengan X, kemudian dia darabkan dengan Q, X tolak N. Sorry, N tolak X. Okay. So, kat sini, kalau perasan, dia sebenarnya nombor ni dia senang tau nak ingat. Okay, kita tengok N dia sama dengan 3 kan. So, X dia adalah sama dengan 0. So, kita tulis kat sini 3 C 0. Okay, dia akan darabkan dengan apa? Dia akan darabkan dengan 1/2 lah ataupun 0.5 tak ada masalah. So,
kalau kita tengok kat sini, X dia adalah kosong. So, saya warnakan kosong ni warna merah. Merah ni adalah yang kita nak fokus. Okey. Kemudian kita darabkan lagi dengan Q dia, tail dia 1/2. So, sebabkan 3 ni 3 ni. Okey. Kalau dekat sini kosong, okey, dekat first bracket ni kosong, maksudnya baki dia adalah 3. Kita tengok baki nilai N sahaja. So, kalau kat sini kita dapatlah dia punya jalan kerja macam ni. Okey, so cari jawapan dapat 0.125. Okey, cara tekan kalkulator dia adalah masuk dalam statistik ni. Okey, menu 6, kalau kelas Swiss lah. Kalkulator kelas Swiss menu 6 statistik kan. Okey, pilih one variable. Okey, lepas tu tekan AC. Okey, so tekan kalkulator 3. Okey. Lepas tu tekan shift, tekan bahagi. Okey, so dia keluar huruf C lah. Lepas tu sambung dengan nombor 0. Okey, lepas tu kena tekan darab lah. Maksudnya titik ni maksudnya darab. Sebab dia dalam simbol, simbol laptop lah. Kalau nak faham, simbol logik So, darab, buat bracket. Okey, buat bracket. 1/2 ataupun 0.5, tak ada masalah. Okey, lepas tu letak kuasa 0. Okey, tutup balik bracket. Yang ni pun kita tulis 0.5 kuasa 3. Okay, so dapatlah jawapan. Tapi kalkulator ni jangan padam. Sebab nanti kita nak tukar nilai sahaja. Okay, so biar je kalkulator macam ni. Okay, so kita pun tukar dekat kalkulator. Kita buat apa? Okay, saya besarkan sikit. Dia punya zoom ni. Oh, dia dah tak boleh. Kecil pula. Okay. So, kita tengok sebab kalau korang tak nampak kan. Okay, so kat sini korang nampak ada, korang tengok kat sini yang skrin besar ni. Korang tengok yang kosong ni korang tukar jadi 1. So, tukar jadi 1, padam, tulis 1. Okay, dekat bracket kosong tu tukar 1. So, untuk bracket yang kedua tu, kuasa 3 tu dia jadi kuasa 2 lah. Sebab kat sini, okay, kalau korang tulis yang soalan B ni kan, kalau korang tulis 3C1, saya guna warna merah. 3C1 darabkan dengan 1/2 kuasa something. Okey. Okey. 1 ni korang letak kat depan kan. So, kalau 3 tolak 1 akan dapat 2 lah. So, ambil balance dia. Dekat Q ni balance. So, 2 lah. So, macam tu je cara tekan kalkulator. So, cuma kurangkan 1 je lah nilai kat situ. Okey. So, 3C1. Okey. Yang first bracket ni kuasa 1. Yang second bracket ni kuasa 2. So, dapat 0.375. Sama juga untuk yang seterusnya soalan C. Tukar C2. Okey, 3C2. Okey, yang ni kuasa 2 sebab ikut X dia kan. So, 3C2 ni, okey, first bracket kuasa 2. Follow X dia. Lepas tu yang second bracket ni, dia berkurang 1 lah. So, daripada 2 tadi tukar jadi 1. Okey, so dapat jawapan yang sama. 0.375 dan akhir sekali 3C3 dia akan tamat di sini. So, bracket yang pertama tu tulis 3 dan akhirnya kosong lah. 1 tolak 1, kosong. Okey. So, dia dapat dia punya tekan kalkulator ni. So, dapat jawapan. Okey. So, siap untuk semua soalan yang pertama lah. A, B, C, D. Okey, cumanya nanti masa exam kalau minta soalan minta macam ni, buat jalan kerja je lah macam ni. Buat jalan kerja simple sahaja. Selebihnya tekan calculator. Okey. Ini basic tau. Basic binomial. Sebab soalan ni korang dah belajar masa matrix dengan SPM dulu. Okey. Alright. Okay, next example.
Yang ni, okey, yang ni tadi basic je. Okey, yang ni, dia hati-hati sikit lah. Soalan ni biasa keluar, bukan biasa keluar lah. Dia macam, soalan yang common lah. Okey, pattern-pattern soalan yang sering keluar sebab dia bagi dalam bentuk peratus. Kalau korang tengok kat sini ada 30%. Peratus ni percentage kan? Macam saya cakap minggu lepas, dalam tajuk probability boleh terbahagi kepada beberapa bentuk. Okey, probability boleh jadi percentage. Okey, dia juga boleh jadi decimal dan dia juga boleh jadi pecahan, fraction. So dia ada 3 bentuk. Bila jumpa je 3 bentuk ni, automatik dia akan jadi probability. Okay, so kita baca soalan. A survey from the Teenage Research in UTHM found that 30%. So P dia adalah 30%. Biasanya pelajar dia akan buat dalam bentuk perpuluhan. 0.3 lah. Sebab 30 bahagi dengan 100. Okay. So 30 bahagi dengan 100. So dapat 0.3. So automatically Q dia adalah balance dia. So Q ni adalah 0.7. Okay, kita cari P dengan Q dulu. Lepas tu kita declare berapa nilai N yang ada. Okay, N dia berapa. Yang ni saya tukar jadi pen. Boleh tukar jadi pen ke ni? Boleh. Hmm. Okay, so kat sini dia cakap 30% of teenage consumers receive their spending money for part-time jobs. Okay, if 5 teenagers, so N sama dengan 5 teenagers, so 5 adalah N. Okay, so sekarang soalan dia, kita kena tahu dulu, kena kenal pasti dulu X sama dengan berapa. So untuk soalan A, sebelum jawab soalan, kita keluarkan dia punya data kan. So kita kena faham dulu soalan A minta apa. Soalan A dia minta none has a part-time job. None maksudnya tiada. Okay, so PX sama dengan kosong. Okay, kalau macam soalan A ni, kalau dia cakap no one ataupun none, maksudnya dia kosong lah. Kalau soalan B tu maksudnya exactly lah, gunakan tanda sama. So PX sama dengan 2. Okay. Cuma soalan CD dengan E, soalan CD dengan E tu korang kena tengok balik dalam jadual. Kalau soalan C dia cakap not more than 3. Maksudnya tidak lebih daripada 3. Not more than 3. Maksudnya 3 tu boleh tapi tak nak lebih. Faham eh? Okay, kalau tak ingat boleh tengok table balik. Not more than. Maksudnya dia nak 3 boleh tapi tak nak lebih. Kalau lebih tu maksudnya salah. Contoh kalau pelajaran dia tak ingat. Okey, korang lukis. Korang lukis. Okey, korang lukis satu macam ni. Okey, katakan sini kosong. Sini 1, 2, 3, 4. Ini lukisan masa tingkatan 1 lah. Korang suka lukis dalam bentuk interval. Okey. So bila dia cakap not more than 3, korang kena imaginekan maksudnya dia punya limit dia sampai sini sahaja. Okey. Dia punya limit dia sampai sini. Not more than 3. Maksudnya 4 ni tak boleh. Okey. So dia ambil 3 dan ke bawah. Faham eh? Sebab tu simbol dia akan jadi PX kurang daripada 3. Okay. So kalau tak ingat lah, betul-betul tak ingat yang kata lupa ingatan ke amnesia ke. So kena lukis. Okay. Bila lukis, korang padam balik lah untuk tentukan dia punya equation yang soalan lain. Okay. So kita tengok balik macam mana boleh logiknya. So kita tengok lagi soalan D. Greater than 3. Maksudnya lebih besar daripada 3. Lebih besar daripada 3. Ada orang confused. 3 ni masuk ke tak? Kan? Maksudnya dia nak lebih besar daripada 3. Maksudnya dia nak lebih daripada 3 lah. So 4 dan ke atas. So korang kena buat macam ni. Okay, korang lukis box macam tu. Lepas tu korang anggap maksudnya dia nak 4 dan ke atas. So nanti korang boleh je tulis PX lebih daripada 3 ataupun korang boleh tulis PX
lebih besar dan sama dengan 4. Dua-dua ni betul, tak ada masalah. Okey. So kalau korang lukis, korang akan nampak dia punya bentuk. Okey, greater than 3 maksudnya lebih besar daripada 3. Okey, kita semak dalam table. Lebih besar daripada 3. Greater than. Okey, lebih besar daripada. Okey. So, korang tengok kat sini. Okey, lebih besar daripada 3 bermaksud dia adalah PX lebih besar dan sama dengan 4. Okey, dia berkait. Dia sama maksud. Okey, dia sama. Right. Kita kena tahu dulu dia punya bentuk baru kita dapat jawab soalan. Kalau kita terus jawab soalan, confirm akan salah. Okey, so kenal pasti dulu siap-siap sampai habis. Dia nak soalan E pula. At least 3 of them. At least 3. Sekurang-kurangnya 3. Bermaksud 3 tu adalah minimum. Contoh kalau kita bagi situasi macam minggu lepas, um, macam ni nak cakap, markah lulus sekurang-kurangnya 40% kan. So maksudnya 40 tu dah lulus lah. Okey, 40 tu dah lulus, 41 tu dah lulus, 42 tu dah lulus. So maksudnya 40 tu paling minimum. So kita boleh assume bahawa at least 3 ni juga adalah minimum 3. Okey, maksudnya PX dia kata at least. So sekurang-kurangnya 3. Okey, minimumnya 3. 3 boleh, 4 boleh, 5 pun boleh. Okey, so kita dah dapat dia punya apa orang panggil bentuk-bentuk ni baru kita boleh jawab soalan. Okey, yang ini ada solution. Okey, ni ada solution. Tapi nanti saya ajar cara tekan calculator campur dengan cara kira guna table. Okey. Alright. So kita buat satu-satu dulu. Saya conteng. Nanti korang tengok je kat nota ni. Nota tu korang dah ada kan? So saya conteng lah. Okey. Hmm. Eh. Okey. Saya kena ambil dekat sini lah. Sebab dah berconteng dah. Alright. Okay, so tadi kita ada apa? Kita ada P sama dengan 0.3. Lepas tu kita ada Q sama dengan 0.7 kan? Okay. N sama dengan 5. Okay, so untuk soalan A, solution dia. Okay. Soalan A ni kita buat guna formula lah. Okay, none. Maksudnya PX sama dengan 0. Di mana kita akan dapat 5 C 0. Okay, 0 ni saya letak warna biru lah. Tak, merah. Saya letak warna merah Okay, merah. Darabkan. So, kita letak dot. Okay. So, buat dalam bracket. Korang letak 0.3. Okay, saya letak warna merah. Tak, saya letak warna hitam. Okay, kuasa 0. Okay, kuasa 0. Darabkan dengan 0.7. Kuasa 5. Sebab N dia 5 kan? So, 5 tolak 0 dapat 5. Okay, so dapat jawapan. Okay, kira sendiri. Okay lah, kita kira sama-sama. Okay, 5 shift bahagi 0 darab. Okay, 0.3, 0.7 letak kuasa lah kat masing-masing ni. Letak kuasa, tutup bracket. Okay, ni letak 0. Yang ni kuasa. Oops. Okay. So dapat ni kan, jawapan kan. Alright. Pelajar ni dia confused tau nak ambil berapa tempat perpuluhan. Kalau dalam nota saya ambil 4 tempat perpuluhan. Biasanya dalam tajuk probability kita akan ambil 4 tempat perpuluhan. So jawapan dia nak lebih cantik, kita tulis 0.1681. Nak tulis semua boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Tapi lebih cantik kalau kita ambil 4 digit sahaja. Okay? Alright. So, untuk soalan A dah settle. Untuk soalan B, dia nak exact tu. So, maksudnya PX sama dengan 2. Okay.
So, kita pun tulis sama dengan 5C2. Okey. Alright. So, dia darabkan dengan inilah 0.3. Okey. 0.7. Yang ni adalah kuasa 2. So, 5 tolak 2 dapat 3. So, saya letak warna biru 5 tolak 2 dapat 3. Okey. So, nak kira tu, dekat kalkulator ni jangan padam. Dekat kalkulator ni tukar nilai sahaja. Okey. So, 5C kosong tadi tukar 2. Okey. Kuasa kosong pun tukar 2. Okey. Yang 5 ni korang tukar 3. Okey. So, 5C2, 0.3 kuasa 2, 0.7 kuasa 3. Dapat jawapan 0.3087. Okey. Sambung lagi sikit. Soalan C, not more than 3. Maksudnya tadi kita dah bincang PX lebih kecil dan sama dengan 3. Sebab dia cakap tak boleh lebih daripada 3. Maksudnya 3 tu adalah maksimum. Okey. So, kita ada PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3. Kenapa boleh jadi macam ni? Okey, kalau kita lukis, orang akan nampak. Okey, contoh saya lukis macam tadi, kita ada satu garis lurus. Okey, satu interval macam ni. Sorry buruk sikit. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab N kita sampai 5 kan? So, saya tulis sampai 5 je lah. Okey, dan dia nak kurang dan sama dengan 3. Bermaksud, saya nak ambil dari sini sahaja. 0 sampai 3. Kalau korang rajin, korang tulislah semua sekali jalan kerja. Okey, 5C kosong. Lepas tu bla 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 kan? Banyak. Ada orang dia guna formula macam saya buatlah dalam ni. Okey, kita guna formula satu tolak. Kenapa nak satu tolak? Okey, kenapa kena ada satu tolak? Okey, dia macam ibarat jalan pintas. Okey, dia ibarat jalan pintas. Perasan tak kita ada berbaki 4 dan 5, betul tak? Okey, yang warna purple ni ni. 4 dan 5 ni, ini adalah balance dia. So, maksudnya kalau korang totalkan semua ni, korang totalkan keseluruhan 5-5 ni, korang akan dapat 1. Okey, bila korang dapat 1, oops, dia terpadam. Okey, minta maaf, dia terpadam. Okay, saya lukis balik. Di sini. Okey. Lepas tu, di sini. Dan korang nak keseluruhan kan? So, keseluruhan semua ni adalah sama dengan 1. Okey, bila korang nak tengok balik kenapa dia buat 1 tolak something, kita nak warna biru, betul tak? Kita nak warna biru. Warna purple tu kita tak nak. So, kita nak buang dia. Okey, kita nak remove dia. So, kita kena tolak. So, 1 ni daripada total ni kita tolak daripada PX sama dengan 4. Okey, kita tolak lagi dengan PX sama dengan 5. Itulah sebabnya kenapa kita buat 1 tolak. Tolak ni tujuannya adalah untuk kita buang sebenarnya. Okey. Jadi kalau nak guna cara yang kedua, yang ni, ataupun guna cara yang pertama yang ni, dua-dua boleh dibenarkan. Tapi ikut mana yang lebih mudah bagi diri sendiri. Okey. So, bagi saya, kalau korang faham cara lukis ni, korang boleh je buat cara kedua. So, korang proceed je untuk cara yang kedua. Okey. So, korang buat 1 tolak dengan PX sama dengan 4 tolak dengan PX sama dengan 5. Kan senang? Dia tak adalah macam panjang sangat korang nak kena tulis. Okey? Alright. Tapi kalau dalam nota ni dia buat dalam bracket kan? Dalam nota ni. Sekejap ni. Dalam nota ni dia buat dalam bracket. Dalam bracket ni tak ada beza pun. Dia sebab korang ada negatif kat luar, negatif darab positif akan dapat negatif.
Negatif darab positif akan dapat negatif. So, benda tu sama je. Dia tolak juga setiap satu tu kan. So, tak ada apa-apa isu pun. So, jangan confuse dengan nota yang saya bagi. Okay, so yang ni korang tukar je lah. Ni saya copy paste je. Saya malas nak salin. Okay, ni korang copy paste. Okay, jap. Saya tukar. Tukar ni. Okay. Ni. Ni saya tolak. Okay. Atau yang warna merah ni saya tukar. Ni saya tukar. Okay. So, ni saya tukar 4. Warna merah ni merujuk kepada P. Yang ni saya tukar jadi 5. Yang 5 ni pun merujuk kepada P. Manakala warna biru ni adalah 1 sebab 5 tolak 4 dapat 1. So, 5 tolak 5 dapat 0. So, yang biru ni adalah Q. Okey. So, cari jawapan setiap satu dengan hanya tukar nilai kalkulator saja. Oops, mana kalkulator? Okey ni. Okey, jangan padam. Kita tukar nombor sahaja. 5/4. Okey, 0.3 kuasa 4. Okey, 0.7 kuasa 1. So, dapat jawapan. Ingat, kita ambil 4 nombor sahaja. So, 0.0284. Okey, 0.0284. Okey, next. Kita ada lagi satu. 5/5. 4 ni tukar 5. So, 1 ni tukar 0. So, dapat di sini. Alright. Yang ni kalau tak reti baca, kita tengok dia, dia ada negatif 3 kat sini. Dia ada kuasa ataupun eksponen negatif 3. Ni kita panggil eksponen. Okey, eksponen negatif 3. Negatif merujuk kepada bilangan nombor kosong. So, kosong ni ada 3 di belah negatif. Belah negatif bermaksud belah kiri. So, kita ada 3 kosong dekat belah kiri. 1, 2, 3. Letak dot dekat depan. Okay, so dia dapat macam ni. 0.00. Okay, so sambung tulis nombor belakang. Kita tulis 243. So dapat jawapan macam ni. Okay, alright. Okay, finally dapat tekan calculator macam biasa. Oops. 1 tolak 0.0284. Tolak 0.094. Dah settle. Alamak, apa ni? Okay. 0.9692. Selesai. Okay. Ini soalan C. Betul tak? Bolehlah. Betul lah tu. Okay. Untuk soalan A, B, C ni, kita tak boleh guna table tau. Zaman dulu, zaman pelajar sekolah, zaman SPM kan, kita guna calculator je kira benda lah ni. Tapi kan, kalau korang nak tahu, start daripada masa universiti ni baru saya tahu yang kita boleh kira binomial dengan Poisson menggunakan table. Okay, table yang saya ada sediakan tu semua lengkap. Okay, kita ada table apa alamat kat sini tak ada. Sekejap. Mana ya? Ni. Table mudah. Mudah table lah. Tapi saya lebih suka yang buku yang saya bagi ni. Mana buku? Oops. Ni. J Murdoch Statistical Table. Okay, yang ni dia lengkap dengan semuanya. So, korang buka dekat table nombor. Okay, nombor 1 ni binomial lah. Okay, so kita buka table 1. Yang first sekali. Okay, so sama-sama boleh tengok kat skrin ni. Okay, kita tengok nilai nilai kita yang adalah nilai P kita adalah 0.3. Okey. Lupa nak bagi tahu, lupa nak mention, sebenarnya dalam binomial ni hanya nilai-nilai tertentu sahaja yang kita boleh baca table. Okey. Contoh macam sekarang ni, nilai yang diberikan P sama dengan something. Dia tak semua nilai P boleh guna. Okey, dia hanya certain nilai P sahaja. So kalau korang tengok kat sini, P sama dengan 0.3 ni berada di sinilah. So dia ada. Kadang-kadang kita dapat P sama dengan 0.32 kan. Kita tak boleh guna tau. 0.32 tak boleh. Kita hanya boleh ambil apa yang ada dalam table sahaja. Okey, so kalau 0.32 tak boleh kena guna manual. Tapi kalau macam ni, dia macam ada advantage lah untuk kita guna table. Ni kalau korang nak guna lah. Kalau korang tak nak, tak apa. Tak kisah pun. Okay.
So, kita tengok soalan D. Soalan D ni saya ajar guna table. Memandangkan saya dah ajar guna calculation kan. So, saya ajar guna table juga. Soalan D, greater than 3 bermaksud lebih besar daripada 3. PX lebih besar daripada 3 bermaksud PX lebih besar dan sama dengan 4. Okey, hati-hati Lebih besar dan sama dengan 4 sebab kalau saya lukis, okey, yang ni kita lukis kan. Ya, saya padam. Okey. Oops. Lebih besar daripada 3. Bermaksud dia punya starting point dia di sini. Ni kita panggil dia start. Okey, start di sini. So, kita akan lebih besar daripada tu. Bermaksud 4 dan 5 tu termasuk. So, kita ada PX lebih besar dan sama dengan 4. Tada. Okey, siap. So, nak cari table. Table ni bacaan dia ke kanan tau. Sebab, kalau korang baca tajuk table ni bermaksud cumulative. Okey, cumulative tu bermaksud dia longgokan, dia bertambah. So dia akan ke kanan. Okey, dia akan baca ke kanan, bukan ke kiri. So kalau korang tengok table ni, korang kena faham bahawa table ni merujuk dia punya nilai ke kanan. Okey, saya bagi contoh Kita ada N sama dengan 5, betul? N sama dengan 5. P sama dengan 0.3. Okey, kita cari dia punya sempadan. Okey, di sinilah kan. Okey, N sama dengan 5 di sini. Okey. Lepas tu, kita ada nilai R. Apa maksud R ni sebenarnya? Okay, R ni adalah kumulatif. Dia bukan nilai X. Okay, dia bukan nilai X. Dia nilai, apa panggil, sini Dia hanyalah PX lebih besar daripada R. Itu maksud dia. Maksudnya kat sini, kalau simbol lebih besar dan sama dengan sahaja yang kita boleh guna table. Boleh guna table. Can use table. Hanya simbol macam ni sahaja yang boleh guna table. So, kalau dia kata lebih besar dan sama dengan 4, bermaksud R dia sama dengan 4. Faham tak? Dia kumulatif. Dia maksudnya 4 dan ke atas. Dia tambah, 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 tambah. Okey? Sebab tu kalau korang perasan, kenapa kalau korang tengok kat sini, R sama dengan 0, semua sama dengan 1. Kan? R sama dengan 0, semua jawapan dia 1. Kenapa? Sebab dia start daripada 0. Bila dia start daripada 0, maksudnya dia tambah semua. Dia tambah semua, automatik dapat 1 kan? Sebab itu kita panggil kumulatif. Okey, kalau R dia start dengan 1, bermaksud R dia di sini. Okey, ni R. R sama dengan 1. Kalau R dia sama dengan 2, bermaksud R dia di sini. So, R sama dengan 2. Okey, kena faham konsep dia. Ya, dia terpadam. So, sekarang kita nak start daripada 4. So, maksudnya R dia sama dengan 4. Okey, so kita tengok table. N sama dengan 5. P sama dengan 0.3. So, kita tinggal cari R sama dengan 4. So, kita dapat jawapan di sini. 0.0308. Okay? Alright. 0.0308. Tapi, oops. Betul tak kita buat ni? So, kita double check. Kita gunakan pengiraan calculator. So, saya tulis 5 C4. Okay, saya nak buat double check tau. Yang ni double check 0.3, 0.7. Okey. Yang ni kuasa 4. Okey. Yang ni kuasa 5. Okey. So, yang ni awak kena tambah dengan lagi satu jawapan. Sebab dia adalah kumulatif. Ataupun mungkin korang buat satu-satu. Korang suka buat satu-satu kan? Okey. Yang ni saya tulis dulu kat tepi. 0.0068. Okey. Yang ini untuk PX sama dengan 4. Okey. Okey, untuk PX sama dengan 5. So, saya kena tukar 5. Dia macam panjang lah jalan kerja dia kan. Nak kena buat satu-satu kan. So, korang kena macam salah je. Sekejap. Tadi 4 kan? Ini 4. Ini 1 patutnya. Buat betul. Ni silap. 0.0285. Okey.
Kalau yang 5 tadi, kita try. Ini jadi kosong. So, kita dapat 0.0243. Okey. So, kalau awak tambah kedua-duanya, kita dapat 0.0285 tambah 0.0243. So, jawapan dia dapat 0.0528. Sekejap kenapa dapat macam ni? Saya check balik. Saya ada salah kira ke? Sekejap Sepatutnya jawapan dia 0.0308 sebab saya kalau buat manual pun saya dapat macam ni kan. Kalau korang tengok slide, dia dapat macam ni. Sekejap. Saya ada salah tekan ke? 8 betul. Kosong. Oh, dia 20 kat sini. Okey. Nah. Baru betul. Careless. Matematik ni careless dia lebih. Yang ni tadi kita dapat nilai 0.0024. Yang ni lebih kurang lah. Okey. Ni kan kita dah dapat tadi yang ni nilai yang PX sama dengan 4 dengan PX sama dengan 5 kan. So kita tambahkan je lah. Okay, kita tambahkan, kita dapat jawapan ni sama. Okay. So korang dah dapat kat situ. Yang ni campur dengan yang ni. Kalau korang tambah, korang akan dapat yang ni. Okay. Jadi nak guna table boleh, tak nak guna pun tak apa. Kalau rasa nak guna, dia dapat jawapan teruslah untuk semak. Boleh, tak ada masalah. Nak semak jawapan kan? Okay, next. Yang E pula. E adalah PX lebih besar dan sama dengan 3. Okey, yang ni korang boleh baca balik. At least 3, so dia nak lebih besar dan sama dengan 3. So, maksudnya dia punya starting point dia dekat mana? Starting point dia dekat sini. 3 dan ke atas. So, maksudnya R sama dengan 3. So, bila korang dah cari, korang terus dapat jawapan. Guna table So, guna table. R sama dengan 3. So, jawapan dia 0.01035. Lagi cepat kan? So, 0.1035. Siap. Okay, ini kalau guna table. Okay, tengok balik. Salah je. Sekejap. Saya tengok table ni kadang-kadang tak betul tau. Kena kata tak betul. Ni. Apalah. 0.1631. 0.1631. Kan mata dah tak betul pagi-pagi ni. Okey, ni. 0.1631. Okey, so betul lah sama jawapan dia. So kalau korang tak puas hati, kalau tengok table macam tak betul je kan. Check dengan gunakan manual calculation. Yang ni dalam nota ni, saya ada letak manual calculation. PX sama dengan 3 sama dengan bla bla bla. PX sama dengan 4 sama dengan ni. PX sama dengan 5 adalah ini. So korang tambahkan tiga-tiga ni, korang akan dapat jawapan yang sama. Okey. Saya harap yang ni korang boleh faham lah. Okay, next. Sekejap ada orang chat ke? Tak ada. Okay, yang ni saya dah selesaikan gunakan table dengan manual calculation. So, ni sekadar latihan je lah. Latihan tambahan. Bukan latihan tambahan, ni macam example tambahan lah untuk korang buat ulang kaji. Boleh je kalau korang guna table atau tak nak. Tapi soalan ni saya ajar guna table lah. So, ingat notation bagi binomial ni adalah X notation, X distribute to binomial and P. Okay, so di mana N kita adalah 5 dan probability kita P adalah 0.5. So, N sama dengan 5, P sama dengan 0.5. Okay, so Q dia automatic 0.5 lah. Jadi, untuk table, P 0.5 di sini. So, N
N sama dengan 5. So, N sama dengan 5 di sini. So, kita gunakan yang paling hujung ni. Okay, di sini. Alright. Kita nak soalan yang pertama. A, PX lebih besar dan sama dengan 5. Okay, lebih besar dan sama dengan 5. Maksudnya, kita nak R sama dengan 5. Yang ini R sama dengan 5. Yang ni kita guna R pula Okay, sebab dia 5 dan ke atas. Kalau macam soalan A ni dia direct lah. Sebab dia bagi simbol ke atas. Sama dengan dan ke atas. Macam itulah. Okay, so R sama dengan 5. Untuk soalan B ni, walaupun simbol dia lain, boleh je guna table sebenarnya. Kan? Tapi korang kena lukis dululah. Okay, lukis dulu. Lukis dulu macam ni. Sekejap saya lukis kat sini. Okay. Katakan kita ada N sama dengan 5 kan. So kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ada PX lebih kurang dan sama dengan 2. So maksudnya di sini kita ada macam ni. Okay, ke kiri kan. So kita nak yang ni. Jadi kita tak nak yang ni. Kita tak mau yang ni. Faham tak? So bila korang lukis korang akan nampak kita kena buat 1 minus R sama dengan 3. Okay, sebab kita tak nak pun R sama dengan 3 ni. Sebab R sama dengan 3 adalah ke kanan kan. So korang kena buat 1 minus R sama dengan 3. Okay, so ni 1 minus R sama dengan 3. So kalau korang tengok contoh ni, PX sama dengan 5 ni korang ambil direct je dekat table. Okay, so dekat table tadi, dia cakap R sama dengan 3. So dia adalah di sini. Ya ke? Kita salah je. Ni. Ni. Soalan A ni R sama dengan 5. R sama dengan 5. Saya tulis 3 ke tadi? R sama dengan 5. Yang soalan A, R sama dengan 5. R sama dengan 5 untuk soalan A, maksudnya kita tengok R sama dengan 5 di sini, jawapan dia 0.0313. Okay? Okay, so yang ni betul. Okay, next. Yang ni dibuat 1 tolak R sama dengan 3 kan? So, 1 tolak dengan R sama dengan 3. R sama dengan 3 ni dekat sinilah 0.5. Ni, 0.5 yang ni. R sama dengan 3. So, dia buat 1 minus 0.5. Dia akan dapat 0.5. Okay? Okay, next. Kita sambung lagi sikit. Benda ni memang banyak tau. Tapi saya cepatkan je. Sebab, yelah. Benda ni, dia senang. Tapi dia keliru. Okay. Sebab tu kalau korang lukis, korang tak akan keliru. Sekejap Alright. So, next. Soalan C. X lebih besar daripada 3. So, dia nak 4 dan ke atas. So, R sama dengan 4. Yang ni korang cari R sama dengan 4. Yang ni D, PX kurang daripada 1 bermaksud dia nak kosong sahaja. So, maksudnya korang kena buang apa? Okay, korang kena buang R sama dengan 1. So, yang ni, yang ni warna merah ni korang tak nak. Sebab korang nak kurang daripada 1. Kurang daripada 1 bermaksud korang nak kosong sahaja. So, korang kena buat 1 minus R sama dengan 1. Okay, so ni 1 minus R sama dengan 1. Okay. PX sama dengan 2. Yang ni hati-hati. PX sama dengan 2 bermaksud dia nak ini sahaja. Okay. So, konsep dia adalah korang ambil R sama dengan 2. R sama dengan 2 tu yang penuh ni, yang panjang merah ni. Tapi, korang kena buang dengan R sama dengan 3. Okay, yang ni R sama dengan 3. Maksudnya, R sama dengan 2, korang kena tolak dengan R sama dengan 3. Sebab, bila korang ambil R sama dengan 2, korang akan dapat warna merah panjang ni. Okay, korang akan dapat warna merah panjang ni. Dan kalau korang tolak R sama dengan 3, bermaksud korang akan buang 3 ni. So, korang tinggal dapat 2 je lah. Faham tak? Okay, so kat sini korang tulis R sama dengan 2.
korang tolakkan dengan R sama dengan 3. Okay, dia agak complicated sikit, tapi dia lama-lama akan memudahkan kalau kita faham. Okay, kita buat yang A, B, C, D, E dulu. A, B, A dengan B tadi dah settle. So, kita check balik soalan C. Okay. PX, sorry. Check, okay. PX lebih besar daripada 3 adalah R sama dengan 4. So, ni dia gunakan R sama dengan 4. Jadi, kita baca table. Kita tengok table. Okay, R sama dengan 4 adalah 0.1875. Okay. Ni. Korang boleh buka slide sekali sebab nanti tak terlepas. Kemudian yang ni, macam saya cakap tadi lah, dalam slide yang sebelum ni, saya tulis 1 tolak R sama dengan 1. So, saya buat 1 tolak dengan R sama dengan 1. Yang ni R sama dengan 1 So, saya buat 1 tolak dengan R sama dengan 1. So, R sama dengan 1 berapa? Okay. Yang kat sini. R sama dengan 1 di sini. So, 0.9688. Okay. Ni, 0.9688. So, 1 tolak jawapan akan dapat jawapan lah. Okay. So, senang cerita, kesimpulannya, kalau korang baca table, table tu akan baca belah kanan sahaja. Okay. Yang ni saya tulis tadi, PX sama dengan 2. Okay. Bermaksud, kalau korang lukis, korang nak yang ni sahaja korang nak ini sahaja. So, bermaksud kalau korang ambil R sama dengan 2, korang akan dapat paras ni. Ini adalah R sama dengan 2. Okay, ini adalah R sama dengan 2. Tapi korang kena tolak dengan yang ni. So, ni adalah R sama dengan 3. Korang kena tolak. So, baru korang akan dapat PX sama dengan 2. Okay, so korang buat macam ni. Okay, yang ni saya tulis R sama dengan 2. Yang ni R sama dengan 3. Korang akan dapat jawapan. Okay. So, baca balik table. R sama dengan 2 adalah ni Okay. 0.8125. Okay. 0.8125 dan 0.5 ni adalah R sama dengan 3. So, sini 3. Okay. So, korang tolakkan. Korang akan dapat baki dia 0.3125. Okay. Biasa kan kalau korang guna table ni, korang akan faham lah, akan mahir. Tapi dalam exam, ada orang tanya, kena buat jalan kerja ke? Okay. Boleh je. Seeloknya kalau korang buat. Okay. Korang tulis je. Tapi malas nak tekan kalkulator kan? Semua orang malas nak tekan kalkulator. So, baca table. Okay. Alright. Ni PX. Okay. So, kita tengok lagi sikit. Ada lagi 4 contoh. Banyak contoh kat sini. Korang boleh je buat latihan kat sini. Okay. PX termasuk, 4 termasuk, bermaksud 2 termasuk, 4 juga termasuk, bermaksud dia punya paras dia di sini. Okay. 2 sampai 4. Okay. Dan 2 dan 4 adalah termasuk. Jadi, perlu tak nombor 5 ni? Okay. 5 tu tidak perlu. Yang ni tak perlu. So, korang ambil R sama dengan 2. Okay. Jadi, korang tolakkan dengan R sama dengan 5. Okay. Sebab 5 ni tak perlu. Okay. So, ni R sama dengan 2. Korang tolakkan dengan R sama dengan 5. Faham kan? Sebab 5 tu tak diperlukan. Sebab dia baca ke kanan. Okay. Kenapa boleh jadi macam tu? Okay. Kita tengok lagi. Kita tengok lagi contoh. G. Okay. 1 sampai 4. Tapi 1 ni tak termasuk. Bermaksud dia start dengan 2. Ni start Start dia 2. Sebab 1 tu tak termasuk. Okay. 4 ni tak termasuk juga. So, dia last sampai 3. Okay. So, bila dia sampai 3, bermaksud dia punya range dia di sini.
2 sampai 3. So, R sama dengan 2, korang kena tolak dengan R sama dengan 4. Sebab korang tak perlu pun, R sama dengan 4 ni tak perlu pun. Kan? So, ni korang tulis R sama dengan 2. Lepas tu korang tolak dengan R sama dengan 4. Okay. Makin nampak kan? Okay, tengok lagi 2. Banyak tau. Saya kena habiskan semua. 1 tak termasuk. So, 2 start. Sini start. 3 termasuk. So, dia sama macam tadi. Okay, 3 termasuk. Dia sama macam tadi. So, korang buat jawapan yang sama sahaja. R2 tolak R4. Nampak tak? Dia lain tau. Dia punya soalan. Tapi maksudnya sama. Okay, last. 1 masuk. 3 tak masuk. 1 masuk. 3 tak masuk. So, 1 masuk. 3 tak masuk. Dia sampai 2 je lah. Okay. So, korang tulis kat sini. R sama dengan 1. Lepas tu korang tolak dengan R sama dengan 3. Kan? Makin nampak senang kan? Okay, so korang boleh tengok balik di sini. Soalan F. R2 tolak R5. So, ni R2. R2 yang ni tolak dengan R5. So, korang akan dapat jawapan. Okay. Ni saya fast forward je lah. Yang ni R2 tolak dengan R4 untuk G dan H. So, jawapan dia sama. R2 dengan R4. Yang ni R2, R4. Tolakkan. Okay, so dapat jawapan yang sama. Okay, dan akhir sekali R1 dengan R3 So, R1 tolak R3. So, ni R1. Yang ni R3. Okay, so korang tolakkan, korang akan dapat jawapan. Pastikan baca table tu semua dah tahu Apa contoh lagi? Satu lagi. Poisson ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh. Okay lah. Alright. Sebab ni online kelas kan, dia jadi penat dan letih. So, rehat sekejap. Okay, kita ada lagi 45 minit. Sebenarnya kita ada lagi 1 jam sebab tadi kita start 8 suku kan. So, kita rehat dululah untuk yang first slot ni. Okay, kita nak habiskan sampai Poisson. Nanti next week kita habiskan normal. Saya tahu baru semalam korang buat latihan pasal normal kan. Memang agak pening lah sebab yang tu tak ada dalam silibus senior korang. Jadi uh, saya terkejut lah sebab ada pelajar tanya dia orang belajar sampling distribution untuk double mean. Itu yang saya terkejut. Tapi bagus juga korang belajar tu awal-awal sebab nanti chapter 4 nanti korang dah tahu dah nak buat macam mana. Macam tu lah. Jadi yang ni korang kena asah dulu. Bila korang dah asah part distribution ni, insyaAllah nanti next chapter tu dia jadi senang. Cumanya fahamlah bila kita nak buat latihan kan kita jadi slow kan. Tapi sekali kalau korang dapat buat betul, dia punya happy dia lain macam. Percaya lah. Tapi kalau boleh lah, biasakan buat latihan, refer jawapan. Okay, kalau awak tak tahu jawapan, awak tanya kawan lah. Okay, kalau tak tahu tanya kawan, awak mintalah sesiapa wakil tanyakan saya. Terus saya tolong bagi tahulah jawapan dia macam ni. Sebab semua orang kena tahu jawapan dia betul atau tak.
Saya cerita sikit lah kalau matematik ni, apa, matematik ni dia kena banyak buat latihan. Walaupun kita faham, okey, kalau, apa, dalam kelas, kan, kalau dalam kelas ini saya padam lah biasanya kalau dalam kelas kita belajar, kita dengar tau. Kita dengar, kita dapat sedikit je. Kita dapat dalam 5 hingga 10% je ilmu yang ada. Okay, daripada 100% tu, kita dapat sikit je sebenarnya. Kita dapat dalam secebis-cebis je kalau kita dengar. Tapi bila kita menyalin, walaupun benda tu dah ada dalam nota tau. Bila kita salin, kita dapat lagi another 10 hingga 20% lah. Saya tak boleh nak assume berapa tepatnya. Tapi ini macam kajian yang saya pernah buat sendiri lah. Sebab saya jenis yang belajar hanya mendengar. Tapi saya punya memori tu nak ingat tak lama. Okey. Lepas seminggu saya dah lupa. So biasanya lepas saya belajar kat kelas, saya akan dengar je 100%. Okey, saya akan dengar saja. Balik tu saya kena buat latihan. Kalau saya tak buat latihan dalam tempoh seminggu, nanti saya akan lupa ingatan. Last-last kena study balik. Jadi saya punya cara lain lah. Macam kalau korang matematik ni, korang kena dengar, korang kena salin, lepas tu buat latihan. Buat latihan ni jangan tinggi. Sebab buat latihan ni dia boleh atas 50% korang boleh dapat. Maksudnya ilmu tu, dia sampai kat korang tu 50%. Sampai korang buat latihan tu, tak perlu tanya orang dan jawapan yang korang buat tu betul. Sampai tahap macam tu sekali. Baru korang dapat achieve apa yang korang belajar. Itu untuk matematik. Sebab tu matematik ni dia tak baca sangat. Dia membuat latihan, dia membuat kerja. Dan kita orang dulu, macam saya cakap lah minggu lepas, kita orang menghafal formula sahaja. Sebab latihan kita orang dah buat. Kita orang dulu exam, kita orang fokuskan dekat past year paper je. Okay? Past year, sebab soalan past year tu dia guna balik untuk soalan exam. Sebiji sama. Okay? Sekejap saya ambil masa sikit. Sambil-sambil korang dengar, sambil-sambil korang rehat kan. Saya tunjuklah past year yang saya punya exam. Bukan ni. Okay. Hmm, macam ni kan. Dulu, kita orang ada banyak sangat tau past year dalam satu subjek ni. Ada dalam lebih daripada 7 lah. Tapi kalau boleh, bila nak buat latihan pasir ni kan, korang ambil yang tahun-tahun latest yang lepas COVID. Contohnya start daripada lepas COVID tu tahun 2021 lah kan. Start daripada situ, soalan tu akan diguna pakai. Untuk matematik lah, kalau macam biostatistik tu yelah. Tapi yang saya tahu, saya dengar, korang punya subjek core yang lain tu macam subjek biodiversity yang lain tu, dia tak boleh lah relate dengan pasir sebab soalan sentiasa berubah mengikut silibus lah kan. Tapi yang macam matematik ni, statistik ni, korang kena relate dengan tahun lepas punya soalan. Okay, sebab kalau saya buka yang ni, soalan ni, soalan yang ni keluar dekat final saya. Tapi dia ubah sikit je. Bayangkan, sebiji sama saya hafal saya punya apa jawapan yang dalam pasir paper ni. Saya hafal dan saya buat benda yang sama. Bukan untuk subjek ni je, dia macam matematik. Saya ada banyak subjek matematik kira-kira kan. Jadi bila saya hafal, saya buat pasir, saya hafal, secara tak langsung masa final tu lebih skor daripada buat test. Test saya tak skor sebab test soalan baru. Tapi exam soalan kita semula. Tu yang saya pelik. Kenapa saya rasa carry mark lagi susah dapat daripada final. Jadi untuk statistik ni, korang kena prepare awal. Sebab soalan test korang confirm akan jadi susah. Sebab soalan tu soalan ciptaan. Soalan yang direka, benda yang baru. Okay? Kalau soalan exam lain. Soalan exam korang boleh buat study balik lah. Assignment, exam, soalan tu sama. Lagi-lagi Dr. Haida. Dr. Haida memang pattern dia akan buat soalan yang sebiji macam tu lah. Okay, sebiji macam dalam buku ataupun pasir. Alright. So, tu je lah nasihat saya. Jadi, saya tahu korang jenis yang rajin. Dan jadual korang pun pack juga kan. Saya faham je lah. So, ada masa nanti buat-buat sikit-sikit lah. Janganlah satu hari tu siap semua. Sikit-sikit lah buat. Satu hari
2 soalan ke? Cukup lah. Okay. Saya sambung. Lepas bagi nasihat sikit kan. Alright, so ni example seterusnya untuk binomial yang last. Tapi nanti saya nak masuk Poisson. Okay, yang ni macam tadi saya cakap lah. Kalau jumpa percentage je, kita automatik kita anggap 0.05 ni adalah P. Dan Q dia adalah balance daripada probability tersebut. So kita ada 0.95. Sekejap, saya tukar warna lah. Saya suka P tu warna biru. Okay. Okay. Saya terlupa nak padam. Okay, sekejap bagi saya masa sekejap. Oops. Sebab nota ni saya tak nak ada conteng tau. Kalau ada conteng dia jadi tak cantik lah. Okay. Alright. Sambung saya minta maaf. Okay. P adalah 0.05. Q adalah 0.95. Okay. N adalah 20. Sebab kita baca di sini ada 20 kan. Sekejap ada message. Oh tak. Tak ada. Okay, so kita terus cari jawapan. Soalan ni dia cakap there are exactly 5 people in the sample. So yang ni PX sama dengan 5. Untuk soalan B, dia nak at most 3 people. Kalau at least kita guna simbol lebih dan sama dengan. So kalau at most kita guna simbol kurang dan sama dengan. So korang guna simbol PX kurang dan sama dengan 3. Okay, ni untuk at most. At most ataupun dalam bahasa ataupun dia punya sama makna dia adalah maksimum. Okay, at least adalah sekurang-kurangnya ataupun minimum. Okay. Alright, so kita dah dapat notation untuk A, B, C. Maka kita boleh terus cari dia punya solution. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau korang dah mahir menggunakan table, korang boleh je terus guna table. Okay, PX sama dengan 5 bermaksud kalau kita ada panjang, kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla 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 sampai 20. Okay. PX sama dengan 5 bermaksud dia nak R sama dengan 5 di sini. Okay. Dan kita tak nak R sama dengan 6. Okay. Kalau R sama dengan 6 tu panjang, so kita tak mau dia tu. So kita nak ambil R sama dengan 5 sahaja. R sama dengan 5 tolak R sama dengan 6. Okay. Sebab tu saya buat macam ni. R sama dengan 5. Sorry. Saya guna warna merah. R sama dengan 5. Ni R sama dengan 6. Kamu cari dalam table dan kamu tolak dapat jawapan. Okay. Saya dah tunjuk cara baca table. So nanti korang rujuk balik table macam mana nak baca. Okay. Alright. So B. PX kurang daripada 3 bermaksud kalau korang lukis. Okay. Saya lukis yang baru. 0, 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 bla, 20. Okay. So dia nak kurang dan sama dengan 3 bermaksud dia nak paras sini. So maksudnya korang kena ambil 1. 1 tu mewakili semua. 1 tolak dengan 1 tolak dengan R sama dengan 4. Sebab kita tak mahu pun 4 dan ke atas. Okay. So kita buat 1 minus R sama dengan 4. So dapat yang ni dalam table. Dapat jawapan. Dan akhir sekali R sama dengan 3 direct. So dapat jawapan lah.
Senang sahaja. Kalau korang tengok table, dia akan jadi easy. Okay. So, next. D. Gunakan formula yang ada dalam nota. Mean adalah expected value. Okay, mean. Sama So, formula dia adalah N darab P. So, N dia 20, P dia 0.05 darabkan dapat 1. 20 kali 0.05 dapat 1. Okay, variance NP tadi, jawapan tadi, 1 tadi, darabkan dengan Q. So, Q dia adalah 0.95. So, dapat jawapan samalah 0.95. Sambung lagi, standard deviation, kita punca kuasa jawapan variance. So, punca kuasa jawapan variance, kita akan dapat 0.9747. Senang kan? Tinggal hafal formula sahaja. Alright. So, nota dia ada dekat sini. Ni mean, variance, standard deviation. So, yang ni korang boleh tengok balik lah macam mana. Yang ni saya explain je sebab korang dah tahu kan. Okay, selesai untuk binomial. Saya nak habiskan Poisson. Saya harap semua masih bertenaga lagi lah. Sebab bulan puasa kan. Lepas tu pagi lah tu, ya Allah, time ni lah orang nak tidur. Tapi hari ni kelas saya straight 8 sampai 10 kelas korang. Statistik ni kan. Lepas tu pukul 10 sampai 12. Lepas tu pukul 2 sampai 4. Lepas tu pukul 4 sampai 6. Hari ni subjek saya semua kira-kira. Pernah hari tu minggu lepas lah. Minggu lepas barai habis. Saya habis kelas je. Terus masuk kelas. Dah lambat time tu masuk kelas. 10 suku sampai. Lepas tu terus kena buat exercise. Kena buat latihan. Terus perah otak. Lepas tu pukul 2 sampai 4. Barai time tu. Lepas tu 4 sampai 6 waktu petang lah tu. Ya Allah. Petang kalau matematik ni boleh buatkan kita ni jadi gila tau tak? Yang tu lagi lah. Pengiraan ekstrim. Lagi ekstrim daripada ni. Masa tu memang saya rasa barai habis. Malam tu saya terus pengsan. Tapi nasib baik nanti lepas ni buat face to face dah habis puasa kan, dah bertenaga sikit lah. Alright, Python. Ni formula dia, korang baca je bla 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 semua ni. Ni notation dia. Ni formula dia. Formula dia ikut je lah kan, apa susah pun. Okay, ni korang baca je. Lupa nak bagi tahu. Yang ni perkara penting yang korang kena tahu. Untuk binomial dan untuk Poisson, mereka berdua ni adalah countable. Okay. Countable. Bermaksud mereka adalah discrete values. Sebab tu kalau korang perasan, kenapa X dia sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2. Dia tak ada pun 1.5, 1.6. Sebab dia adalah discrete. Poisson dan binomial adalah discrete distribution. Okay, ataupun discrete values. Hanya normal yang korang belajar sekarang ni, normal distribution, hanya dialah satu-satunya yang menggunakan continuous. Okay, sebab tu kita belajar discrete yang continuous masa awal-awal tu kan. Sebab dia berkait dengan distribution tersebut. So, normal distribution ni kalau korang belajar, kan ada X sama dengan 2.3 lah. Lepas tu korang kena gunakan formula Z lah kan. Sebab ini, sebab dia continuous. Dia ada decimal. Okay, sebab tu kalau korang perasan, kenapa dalam binomial dengan Poisson kena gunakan table inequalities. Kan? Kena gunakan table inequalities. Kan? Kalau dia kata greater than, kena greater than. Tak boleh ada tanda bawah, tak boleh ada baris bawah. Kan? Dia tak include. Macam tadi kan kalau kita lukis, apa tadi? Kalau binomial ataupun Poisson, kalau kita lukis, macam ni kan, 0, 1, 2, 3 kan. Kalau X lebih besar daripada 2, maksudnya kita ambil 3 je lah. Betul tak? Jadi, kalau untuk normal, normal ni, kalau dia kata, dia buat macam ni, 0, 1, 2, 3,
Kalau dia letak X lebih besar daripada 1, 1 ni pun kena ambil sebab dia continuous. Ingat kalau dia continuous, dia ada baris bawah ke, dia tak ada baris bawah ke, maksud dia adalah sama. Okey? Dia lebih besar ke, dia lebih besar dan sama dengan ke, maksudnya lebih sama. So, kena include juga 1. Sebab tu bila orang buat soalan, hari tu ada perkataan, ada soalan yang saya semalam kot. Yang soalan between tu. Soalan between kan. Between 7 to 13 lah contoh 7 to 13. So kalau soalan macam ni, untuk binomial dengan Poisson, dia tak cakap include ke, dia tak cakap exclude ke, maksudnya dia adalah di antara 7 hingga 13. Bermaksud dia kena start dengan 8, diakhiri dengan 12. Start 8 to 12 only. Ini untuk binomial dengan Poisson. Tapi kalau untuk normal, kita kena include. Okay, kalau untuk normal kena include 7 dengan 13. Itu yang kita cakap sebab dia continuous. Sebab tu kalau siapa yang buat latihan semalam, kalau ada tersalah between tu, betulkan balik. Okay, kalau Poisson dengan binomial, tak perlu include sebab dia discrete. Okay, so hati-hati Okay, so Poisson ni di bawah discrete lagi. Kata saya kalau boleh hari ini saya nak habiskan binomial dengan Poisson sebab mereka adalah discrete. Okay, cuma yang specialnya Poisson ni dia anggap sebagai special distribution sebab dia punya mean, dia punya variance, dia punya standard deviation nilai dia adalah sama iaitu mean. Sebab dia ada satu parameter je. Kita ada x equals to mean. Kita ada satu parameter sahaja. Sebab semuanya adalah sama. All values are all the same. Sama. Okay. Ni hati-hati sikit. Soalan 1, soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Saya lajukan boleh. Kalau rasa laju nanti ngantuk ke, korang tengok balik rakaman ni. Okay. Sekejap lagi pukul 10 saya ada kelas. So, saya kena ambilkan cepat. Okay, yang ni korang baca kat sini. Sama-sama baca. In the case of the thin copper wire, suppose that the number of flaws follows a Poisson distribution with mean of 2.3 flaws per millimeter. Find the probability exactly 2 flaws in 1 millimeter of wires. Okay. Apa beza nak bezakan Poisson dengan binomial distribution? Kalau Poisson, dia melibatkan macam dia melibatkan masa, tempoh tersebut. Contohlah, saya cakap dalam tempoh masa jam 10 hingga 1 petang, ada berapa bilangan panggilan ataupun orang yang call kita. Contohnya kita ni bekerja sebagai customer service. Okey. Lepas tu kita start pukul 10 sampai pukul 1 tu berapa bilangan call yang kita dapat. Okay, so Poisson ni sesuai untuk benda-benda yang melibatkan interval ataupun tempoh. Okay, sebab tu kalau korang baca kat sini, dia kata dia mengira counting the number of x of times, bilangan kali untuk sesuatu perkara yang berlaku dalam masa tertentu sahaja ataupun in a period of time. Okay, sebab dia melibatkan masa. Tempoh masa. Kalau binomial ni tak. Binomial ni hanya sekadar mengira sahaja. Dia tak kisah pun ada masa ke tak. Tapi Poisson ni dia melibatkan masa. Okay? Alright. Tengok Kalau dia bagi masa, given unit of time, so dia adalah Poisson. Nanti korang jangan tanya kalau, bukan jangan tanya, jangan keliru tau. Macam mana nak bezakan Poisson dengan binomial? Okay? Poisson melibatkan masa je. So kalau korang tengok kat sini, tengok kat sini, dia kata flaws. Okay. Number of flaws follows a Poisson distribution. Walaupun dekat sini dia tak mention masa, tapi dia dah mention Poisson, so automatic Poisson. Tak payah nak pening. Okay. So dia nak exactly 2 flaws, so dia nak Px sama dengan 2. Tapi baca betul-betul, mean dia
Min dia adalah 2.3 per 1 millimeter. 1 mm. Okay, 2.3 per 1 millimeter. Okay. Okay, so Px sama dengan 2 ni. Okay, masukkan dalam formula. Okay, korang boleh baca formula ni. E kuasa negatif 2.3. Yang ni min dia. Negatif min. Lepas tu min kuasa dengan X. X dia adalah 2. Kemudian 2 factorial. Nak tekan kalkulator macam mana? Okay. First, shift. Ada perkataan, apa nama dia? Ln. Okay, shift ln. So, dia akan keluar E kuasa. Kan? Shift ln. Negatif 2.3. Darabkan dengan 2.3 kuasa 2. Macam ni. Okey. Dapatkan jawapan. Okey, 0.5304. Lepas tu, 0.5304 ni, kita bahagikan dengan 2. Kenapa 2 faktorial ni sama dengan 2? Sebab, kalau korang belajar AddMath, faktorial ni bermaksud kalau 2 faktorial dia adalah 2 kali 1. Kalau 3 faktorial bermaksud 3 kali 2 kali 1. Dia akan berkurang. Kalau 5 faktorial, dia bermaksud 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai 1. Semua sampai 1. Kalau 20 faktorial, na'udzubillah, panjang no. 20 kali 19 kali 18 bla 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 kali 1. Okey? Dia panjang. Jadi, tak payah tulis panjang-panjang. Tekan je calculator. Okey? Tekan je calculator. Macam mana nak tekan calculator? So, 0.5304 bahagi dengan 2, letak shift, letak apa ni? X kuasa negatif 1 something. Dia keluar tanda seru kan? Okey? So, dapat jawapan. Okey? Alright. So, itu je cara tekan calculator. Senang je. Dia direct. Kalau tak reti tekan, korang kena belajar. Okey. Cuma beza soalan B dengan C. Soalan B ni dia cakap 10 floors bermaksud Px sama dengan 10 in 5 millimeters. 5 millimeters. Maksudnya for 5 mm. Okey, bermaksud min yang sama dengan 2.3 ni kan merujuk kepada 1 mm. Kalau nak dapatkan 5 mm, kena darabkan dengan 5, betul tak? So, min 2.3 ni kita kena buat min sama dengan 5 kali 2.3. So, kita dapat jawapan untuk min yang baru. Okey, ni. 2.3 kali 5. So, dapat 11.5. Ini untuk 5 mm. Ini soalan tricky Soalan Poisson ni dia tricky kat situ. Ni So, disebabkan kita dah jumpa min yang baru 11.5. So, kita tekan kalkulator, kita akan dapat. Oops. Okay. Oops. Okay. Next. Tekan juga Jom tekan. Okay. Tekan shift. Tekan ln. Negatif 11.5. Darabkan dengan 11.5 kuasa 10. Kita akan dapat, panjangnya. 409,818.7852 bahagi dengan 10 tekan shift X kuasa negatif 1. So, dapat jawapan 0.1129. Okey, boleh je buat macam tu. Okey. Alright. So, next kita nak tengok macam mana dia buat yang jawapan C. Okey. Soalan C dia cakap at least one floors. Okey, at least one floors. Okey, maksudnya sebenarnya 1. So, Px lebih kurang dan sama dengan 1. Kita baca ke atas. Kan panjang.
kan banyak dia punya flaws kat situ. So macam mana kita nak faham? So kita ada 0, 1, 2, 3, bla bla bla. Okay. So kita tak tahu dia ada berapa banyak. Poisson ni dia tak tahu ada berapa n. Faham Poisson kita tak tahu berapa n. So kita tak nak kosong ni, so kita buang kosong. So kita buat 1 minus px tolak. Sorry. 1 minus px sama dengan kosong. Okay, so kita dapat sama dengan 1 minus px sama dengan kosong. Okay, min yang baru adalah min sama dengan 2.3 darab 2. Sebab dia cakap into millimeters. 2 millimeter. So kena darab 2 lah. Okay. So ni darab 2. Okay, so tengok contoh. Dia buat 2.3 darab 2 dapat 4.6. So, kita cari yang untuk kosong. Lepas tu kita tolakkan je lah dapat jawapan. Oops. Okay. So, 1. Sorry. 1 tolak. Sorry. Okay. Shift ln negatif 4.6 darab 4.6 kuasa kosong. Okay. Bahagi dengan kosong factorial. Okay, dapat jawapan kan? So, 1 tolak jawapan, 1 tolak answer. Dapat jawapan 0.9899. Okay, senang sahaja. Dan yang Poisson ni pun boleh guna table. Okay. Right, berat kan? Banyak kan korang belajar hari ni. Tapi tak apa, ada rakaman. Kalau lost, korang tengok balik rakaman Sikit lagi, tahan. Sikit lagi. Kita ada lagi dalam, kalau saya tengok kat sini, masa ada lagi 20 minit. Okay, so kita habiskan guna table pula. So, table apa? Poisson. Saya tunjuk di sini. Kita tengok balik table. Okay, kita ada table 1. Kita ada table 2. Ni. Cumulative Poisson probabilities. Okay. Cumulative Poisson probabilities. Dan kita ada mean kita sama dengan 4. Ingat ini adalah X distribute to O mean. Okay, so mean kita adalah 4. So, min kita adalah 4.0. So, kita cari min 4.0. Kita kena scroll ke bawah dan kita akan tak jumpa kat sini. Sekejap. Ni. Ni, min 4.0. Okey. Ingat bacaan dia still kumulatif. Kumulatif baca ke kanan. Saya ulang, kumulatif baca ke kanan. Jika kita nak lebih besar dan sama dengan 3, bermaksud R sama dengan 3. Jadi, R sama dengan 3 untuk min 4.0 adalah di sini. Okey. 0.7619. Ni. Okey. So, jawapannya 0.7619. Senang je. Baca table dia sama macam baca binomial table. Sebiji. Dan yang ni korang boleh buat sendiri. Baca guna table. Baca guna table. Okay. Okay, baca guna table So, kita try baca guna table. On average. Average bermaksud purata. Purata bermaksud mean. Mean kita ada 6. 6. Okay, 6 6. So, 6 kita adalah mean. So, kita pergi buka table. Kita tengok 6.0. 6.0 ada di sini. Di sini. Okay. So, dia nak soalan A, at least 6 calls. So, PX lebih kurang dan sama dengan 6. Sebab
at least. Simbol lebih besar dan sama dengan. Untuk soalan B, P 3X 15. Ingat, saya dah terangkan tadi, kalau binomial dengan Poisson, dia adalah discrete. Bila dia cakap between, dia tak cakap include, bermaksud kita gunakan simbol biasa. Jangan letak baris bawah. Okay? Sebab dia discrete, bukan continuous. Jadi dia tidak termasuk. So, bermaksud jawapan dia adalah Px lebih besar daripada 4 tolak dengan Px lebih besar daripada 15. Sebab 15 tak termasuk. Kalau awak lukis 0, 1, 2, 3, bla 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 bla. Sorry. 4, bla bla bla. 14, 15, 16, bla bla bla. Okey. Kita nak antara 4 sampai 3 tak termasuk 3 tak termasuk. So 4 sampai 15 tapi 15 tak termasuk. So sampai sini je lah. Okey. So kena lukis. Tak lukis, tak reti, tak boleh jawab. Okey. So kita nak R sama dengan 4. Kita tak nak R sama dengan 15. So kena tolak. So R 4 tolak R 15. Okey. Sebab tu kita buat R sama dengan 4 tolak dengan R sama dengan 15. Okey. Dan akhir sekali less than 10 calls. Less than 10 calls. 0, 1, 2, 3, bla bla bla, 10, 11. Less than 10. Bermaksud kurang daripada 10. So dia kena kurang daripada 10. Maksudnya dia 9 dan ke bawah. So kena buat 1 minus R equals to 10. Okay. So 1 minus Px lebih besar dan sama dengan 10. Okay. Alright. So, jom baca table. Okay, first, kita dah dapat tadi Px lebih besar dan sama dengan 6. So, 6 di sini 0.5543. 0.5543. 6.0 R sama dengan 6. Di sini Okay. Kemudian 3 hingga 15, 3 tak termasuk, 15 tak mau, so buang 15, 4 masuk. Okay. So, kita dapat R sama dengan 4. R sama dengan 4 adalah di sini. 0.8488. Okay. Kemudian R sama dengan 15 di sini. 0.0014. Okay. So, tolakkan dan akan dapat jawapan. Okay, baca table sahaja senang. Kemudian R sama dengan 10. Sebab kita tak nak 10 dan ke atas. So, kita kena buang 10 dan ke atas. So, 1 buang 10 ke atas. So, dia dapat 1 minus. Okay, 10 di sini 0.0839. Okay, so dapat jawapan. Selesai. Alright. Saya ada lagi beberapa contoh. 1, 2, 3, 4. Sikit lagi, 4 lagi contoh. 4 lagi soalan. Okay. Yang ni saya rasa korang tak perlu nak ambil kisah sangat sebab mungkin yang ni korang tak belajar. Ni sekadar another knowledge je lah. Okay. Alright. Kalau korang rasa kelas ni lama kan, memang lama pun sebab ajar 2 jam kan. Biasanya kalau saya mengajar, saya tak pernah ajar 2 jam straight. Saya ajar 1 jam 15 minit, 1 jam setengah, 1 jam setengah macam tu. Tapi disebabkan kita buat kelas seminggu sekali, so assume yang ni kelas tambahan 2 jam. Tapi at least saya bagi rehat jugalah kan. Okay. Yang tadi tu settle Okay, yang ni. Poisson to binomial sebab
Yang ni korang tengoklah kat sini. Kalau N lebih besar daripada 30 dan P dia kurang daripada 0.1, maka dia boleh digelar sebagai binomial. Yang ni saya tak tahulah korang belajar ke tak, tapi korang ambil ni knowledge, another knowledge je lah. Okay. So N dia 5,000, besar ke dabak? Okay. N 5,000, P dia kecil sangat. Kecil-kecil seperti micro. Okay. So 0.0001. So bila kita darabkan, N darabkan dengan P, kita dapat mean. Sebab mean kita sama dengan NP adalah binomial. Ini adalah binomial. Okay, formula binomial. Kita punya tajuk Poisson. Tapi kita gunakan binomial punya mean. Okay. So, kita boleh gunakan Poisson punya formula. Gunakan binomial. Kita gabungkan. Okay. So, sebab apa? Sebab N dia terlalu besar. Bila N terlalu besar, dia punya P dia terlalu kecil, kita tak boleh baca table. Table kita hanya provide apa? Provide mean yang biasa-biasa sahaja. Kan? Dan lagi pun soalan ni dia tak bagi mean pun. Betul tak? Soalan ni dia tak bagi mean. Bila soalan ni dia tak bagi mean, maksudnya kita kena cari mean tu sendiri menggunakan formula binomial. Okay? Kalau dia tak bagi mean lah. So, dapat 5. So, boleh guna table. Alright. So, min sama dengan 5.0. 5.0 di mana? Di sini. So, kita nak X sama dengan berapa? X sama dengan 4. So, macam biasa, kalau korang kira, kira macam biasa je kan? Itu je. Yang susahnya, kalau tiba-tiba N dia besar, tiba-tiba P dia kecil. Itu je korang kena darab. Cari min. Kan? N darabkan dengan P, dapat NP. So, min adalah NP. So, dapat min 5. So, X sama dengan 4 bermaksud R equals to 4 minus R equals to 5. So, kita tengok R equals to 4. R equals to 4 adalah 0.735. So, ambil kalkulator 0.735 tolakkan dengan R equals to 5 di sini. So, tolakkan dengan 0.5595. So, dapat jawapan 0.175. Okay, boleh guna table. Still can use table. Dah, laju je kan? Okay, lagi satu. Sama juga, contoh yang sama. Dia ada 1,000 N. 1,000 supplier. N equal to 1,000. Besar ke dabak? Lepas tu dia ada probability dia kecil, sekecil-kecilnya. P equals to 0.001. Bila kita cari mean, kita buat mean equals to NP. So, 1,000 kali dengan 0.1 dapat 100. 1,000 kali dengan 0.001 dapat 1. So, cari mean sama dengan 1.0. 1.0 di mana? Oops, ni, di sini. So, dia nak, kalau tak guna table, guna formula lah. Kalau tak nak guna formula, guna table. Okay. So, X sama dengan 0. X sama dengan 0. Sebab dia kata none. Okay, none. X sama dengan 0. So, R equals to 0 minus R equals to 1. Alah, ni biasalah. Tambah 1 je kan? So, 1. 0. R equals to 0. Dapat 1. Minus dengan R equals to 1. Dapat 0.6321. So, dapat 0.3679. Okey. Ni soalan ni dia minta none. None maksudnya X sama dengan 0. Soalan tadi dia minta X equals to 4. So, X sama dengan 4. Okey. Settle dua soalan. Lagi 5 minit. Lagi 2 soalan. Okey, saya habiskan. Okey. So, ni dia ada 8 cards per hour. So, mean sama dengan 8. Sebab dia cakap 8 cards per hour. Dia melibatkan masa, time.
Okay. So, dia gunakan Poisson distribution. Okay. So, there are 7 cards. 7 cards. 7 cards maksudnya apa? X sama dengan 7. PX sama dengan 7. Kan? PX sama dengan 7. Betul. PX sama dengan 7. Min sama dengan 8. Yang ni macam soalan tadi je. Min sama dengan 8. Sebab dia dah bagi min kan. So, tak payahlah kira NP kan. So, buat macam biasa. So, min sama dengan 7. Min sama dengan 7. Min sama dengan 8. X sama dengan 7. So, X sama dengan 7 bersamaan dengan R equal to 7 minus R equals to 8. So, kita ada min equals to 8. Okay. Dan more than 3 cards. Maksudnya PX lebih besar daripada 3. So, min dia dalam 15 minit. 15 minit, tapi dia bagi 8 ni bersama dengan 1 jam. So, macam mana nak buat? 15 minit bersamaan dengan 1/4 hour. Betul tak? Suku kan? Okay, 1/4 hour ini adalah 15 minit. So, kalau nak dapatkan 15 minit, awak kena darabkan dengan 1/4. So, 8 kali 1/4 akan dapat 2. Okay, so min yang baru adalah 2. So, boleh tengok kat sini. Min yang baru adalah 2. Okay, untuk soalan B sahaja. Okay, dan awak boleh kira guna table. Soalan ni soalan direct. Okay, last. Saya go through je sebab benda ni soalan simple. Dia ulang-ulang je. Okay, yang ni pun soalan ulang tadi. 0.002 ni adalah P. Okay. Dan 2000 patient ni adalah N. So, min kita adalah NP di mana 2000 kali dengan 0.002. So, dia akan dapat 4. So, min kita adalah 4.0. So, dia nak fewer than 3. So, dia nak soalan A adalah X kurang daripada 3. So, kita buat 1 minus PX lebih besar dan sama dengan 3. Ingat balik rumus. So, ni baca table. Yang ini dia punya pengiraan lah. Okay, X sama dengan 7 dan X lebih besar dan sama dengan 7. Tolak dengan X lebih besar dan sama dengan 8. Okay, soalan ni berulang-ulang dan korang boleh fahamkan balik. Okay dah, habis. Oh, banyak betul. Banyak gila. Poisson dengan binomial. Berat dah kepala. Semalam dah berat, hari ni dah berat. Okay, tak apa. At least saya dah habiskan. Saya jenis yang tak suka tau, tak habis. Kalau tak habis memang sakit hati lah. Okay, banyak jugalah. Alright. So, itu sahaja. Saya nak kamu semua rehat. Tapi kalau tak faham, nanti tanya Okay, itu sahaja. Saya boleh tamatkan kelas kita dengan bacaan Tasbih Kifarah dan Surah Al-As. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya lah. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.